Okey, 12:15 minit tengah hari waktu ini. Seperti diwawarkan tadi, kami bawakan kepada anda Medik 24 bersama dengan saya Syuhada Armawan, dan anda juga boleh bersama dengan kami. Taliannya 0326927939. Juga anda boleh komen menerusi Facebook cariannya bernama Radio 24 ataupun ajukan sebarang soalan. Topik kita hari ini berkaitan dengan masalah pendengaran. Dan tetamu kita Carrie Ng yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan BP Healthcare dan berada di studio waktu ini bersedia untuk berkongsi dengan kita, bercerita berkaitan dengan masalah pendengaran. Selamat datang Carrie di bernama Radio 24, dan hari ini mungkin ramai juga pendengar kita ingin tahu, dan masalah pendengaran ni mungkin kerap berlaku juga dalam kalangan masyarakat kita, dan ada juga yang kurang memahami ataupun tidak dapat mengenal pasti sebaik mungkin tentang masalah pendengaran ini. Dan untuk secara mukadimahnya, boleh Karen ceritakan apakah sebenarnya yang diperkatakan tentang masalah pendengaran? Okey, selamat petang. Okey, masalah pendengaran bila kita nak bincangkan, biasa kita akan tengok 3 aspek dulu. Okey, so first thing kita akan cakap macam punca pendengaran, masalah pendengaran ni. Okey, banyak punca, kadang-kadang itu konduktif punya pendengaran. Konduktif ialah biasa ia melibatkan kita punya organ-organ dalam telinga. Organ-organ kita macam yang kita belajar dalam sekolah, cochlear semua tu, itu ialah dia punya konduktif masalah. And then ada lagi satu ialah sensory neural. So sensory neural ialah biasa ialah yang saraf-saraf yang melekatkan kita punya cochlear kepada kita punya otak. So dalam tu ada masalah yang kita transmit yang pergi kita punya otak sampai kita punya telinga. So that is why kita kadang-kadang orang yang mengalami masalah pendengaran, mereka ada masalah ni. And then kadang-kadang simptom yang macam ni ialah macam tinnitus. Dia dengar macam ringing in the ear. Macam tu. Tu yang mereka biasa akan mengalami. And then jenis ketiga ialah biasa kita katakan mix lah. So dia ada konduktif sikit dan sikit sensory neural. So tu yang biasa lebih susah untuk kita nak handle lah. And then berkaitan dengan ada yang kata berkaitan dengan masalah tersebut, tahap kehilangan ataupun kita boleh langsung tak dengar, bagaimana? Adakah menerusi yang pertama tadi konduktif ataupun sensory neural, ataupun peringkat ketiga yang boleh macam sampai tahap kita tak boleh dengar langsung apa yang berada di sekeliling kita? Okey, kalau you katakan langsung tak dengar, tu kita ada 2 jenis. Satu ialah mendadak, ada satu yang secara progresif. So kadang-kadang kalau mendadak biasa akan kadang-kadang mereka akan baik semula. Itu sebab mereka expose kepada banyak bunyi yang bising. Macam orang yang kerja dekat construction, mereka pun akan kena masalah ni. Tapi ada kebanyakan boleh katakan lebih kurang 7 hingga 80% orang Malaysia yang mengalami masalah pendengaran adalah progresif. Iaitu semakin hari mereka semakin berkurangan. Macam mata kita lah. Kita tengok kain ni kabur. Tak perlu pakai cermin mata lah. Kemudian 2-3 bulan dia kata, kenapa I boleh terlanggar cermin? Tak nampak. Sebab tu itu ialah mereka tak nampak. Mereka tak dapatkan bantuan. Macam untuk telinga pun sama. Kalau mereka tak dapatkan bantuan, mereka pun ada masalah macam ni. Okey. Dan mungkin boleh juga Karen kongsikan bersama dengan kita kan tanda-tanda bila kita dah mengalami kehilangan pendengaran. Okey. Tanda yang pertama yang kita boleh nampak ialah kita akan dengar apa yang orang bercakap, pertuturan rasa macam semakin sayu. Macam you perlukan orang lain kuatkan suara mereka. And then kedua ialah sendiri pun bercakap kuat. Sebab you rasa I tak boleh dengar. So I ingat orang lain tak boleh dengar. So makin hari makin kuat. Lepas tu orang kata, kenapa kau cakap macam kuat? Biasa punya benda, kenapa you nak macam bergaduh dengan saya? Tapi mereka bukan.
Tu yang salah satulah yang mereka mengalami. And then lagi boleh orang panggil dia tak rasa. Dia pandang depan, orang panggil dari belakang. Mereka tak akan perasan. And then TV lah. Lagi satu yang paling obvious, TV. Dia makin hari makin kuat. Kuatkan suara TV tu ya. Dan kalau kita lihat mungkin juga macam Karen kata tadi, perubahan ataupun kehilangan pendengaran itu berlaku secara mendadak dan juga ada yang secara tiba-tiba ataupun sedikit-sedikit kita makin hari makin tak dengar. Dan mungkin juga adakah ia melibatkan sebelah telinga saja ataupun kedua-dua masalah tu berlaku? Okey, masalah ni boleh berlaku pada satu belah atau dua-dua belah. Ia depend lah kepada macam mana yang orang ni dia expose kepada bunyi. Kadang-kadang ada orang, mereka datang banyak patient yang saya jumpa, mereka mengalami satu belah sebab mereka main mercun, dia kata. Mercun letup pok. Telinga sebelah saja dia rasa. Lepas tu dia akan jadi sebelah lah. Tapi kalau yang macam yang kerja dekat tapak pembinaan, mereka ada continuous punya exposure, so mereka biasa akan mengalami dua belah. Okey. Secara tiba-tiba faktornya mungkin disebabkan kemalangan biasa kemalangan, atau kadang-kadang yang kita pernah jumpa, I think banyak orang suka bersihkan telinga dengan cotton bud. So dia salah masuk, tercucuk, and then dia punya eardrum telah ada berlubang ke. Sebab tu that's the main reason mengapa mereka boleh tiba-tiba. Maknanya penggunaan putik kapas itu menjadi punca juga kita boleh hilang pendengaran. Okey, baik. Dan bagaimana dengan kehilangan pendengaran ini boleh menjejaskan kehidupan kita? Mungkin Karen boleh berkongsi sedikit dengan pendengar kita. Okey. Biasa bila mereka, macam tadi I katakan, biasa mereka mengalami masalah pendengaran, mereka akan cuba fokus pada apa yang orang bercakap. Dia akan tengok, and then banyak yang mereka sudah lama, mereka ada ability untuk baca mulut orang, pergerakan mulut. Lepas tu dia boleh cakap, dia sedang bertanya, adakah saya telah makan tengah hari atau belum. Tu yang sampai tahap tu begitu. So mereka menggunakan banyak tenaga. And then ada yang mereka okey lagi, mereka yang suka bercakap-cakap, mereka akan continue lah. Makin hari makin kuat dia cakap sampai orang kata, kenapa you bergaduh dengan I? Tapi ada yang mereka lebih personality yang lebih suka menyorok, shy, orang kata. Dia akan mula-mula dia akan jauhkan diri daripada sosial. Dan lama-kelamaan dia akan dapat depression, orang kata. Ada tekanan. Yes. Ada juga yang patient membunuh diri disebabkan tak boleh dengar apa-apa. Tidak boleh mendengar. And then macam tadi I kata, tinnitus, dia macam ada bunyi dalam berdesing, berdesing. Dalam suasana yang senyap, dia ada berdesing. Dia tak boleh tahan, sampai ada yang memang macam tu. Okey, baik. Dan anda boleh hubungi kami 0326927939 sekiranya anda ada soalan ingin diajukan kepada Carrie. Dan kita ada pemanggil waktu ini, Encik Azrul di talian. Halo, Assalamualaikum. Syu. Salam, ya. Dan selamat sejahtera, Dr. Carrie. Okey, Doktor, saya ada soalan. Saya mengalami masalah pendengaran, tapi saya masih boleh dengar lah. Cuma bila orang bercakap, kalau dalam keadaan busy, saya kena dengar betul-betul. Sebab orang lain yang saya tengok, orang lain tak ada masalah bila dia orang bercakap. Cuma saya saja yang bermasalah sikit. Jadi perkara ni dah terjadi masa saya dalam awal 20-an umur saya. Sampai sekarang saya tak tahulah hak itu sama ke tak, tapi memang setiap kali kalau orang bercakap dengan saya, kalau keadaan tu bising sikit, memang saya tak dengar. Tapi orang lain boleh dengar dengan jelas. Jadi kadang-kadang tu, kerana saya tak nak orang ingat saya ni kurang dengar, sebab selalu orang akan cakap pekak kan. Jadi saya cuma cakap macam kira dengar lah kan. Jadi tapi saya rasa saya memang ada masalah pendengaran. Jadi saya cuma nak tanya doktor, bagaimana saya dapat masalah pendengaran ni, sebab setahu saya
kalau pendedahan pada bunyi bising tu, saya pernah lah kerja di tempat yang menghasilkan bunyi bising, tapi tak lama sangat lah. Lepas pada tu saya kerja di environment yang lebih selamat lah. Itu saja, Doktor. Okey, baik. Terima kasih Encik Azrul. Macam mana dia boleh dengar dan kadang-kadang tak boleh dengar bila keadaan di sekeliling pun bising, tapi orang lain boleh dengar. Jadi macam mana? Apa puncanya tu? Okey. Biasa macam kalau kita ada yang patient macam ni kan, biasa kita akan tanya dia berapa lama yang dia expose kepada persekitaran begitu. Kita kata kalau 1 bulan, 2 bulan tak mungkin lah. Tapi kalau setahun, 2 tahun dah mula dah boleh affect kita punya masalah pendengaran. Sebab tu kerajaan actually ada yang DOSH, yang JKKP untuk pergi check mereka setiap tahun sebenarnya. So that's why kalau dia katakan dia kurang pendengaran, dia sepatutnya jumpalah macam mana-mana masuk dalam hearing aid center ke, atau dia boleh pergi mana-mana BP Healthcare untuk dapatkan pemeriksaan telinga dia. Lepas tu kita boleh further explain lah kepada dia, and then sebab kita ada professional macam ENT semua untuk check dia punya masalah, memahami dan bagi dia apa solution dia, supaya dia tak perlu macam orang bercakap dia pun pura-pura tahu saja, sebenarnya tak tahu. Okey. Dan adakah umur mempengaruhi sebenarnya masalah pendengaran ini? Ya. Ia memang mempengaruhi sebab semakin kita bertambah usia, kita punya proses penuaan bermula. Actually 25 kita boleh kata dia dah mula penuaan. And then dia punya saraf-saraf ni akan kurang proaktif, kurang responsif kepada apa yang mereka boleh dengar. Sebab tu ada degeneration mereka panggil. Tapi I tak boleh kata umur adalah punca utama masalah pendengaran. Sebab memang ia biasanya berlakulah secara semula jadi, kerana makin meningkat usia kita mengalami masalah kurang pendengaran. Dan ada juga yang kata berkaitan dengan apa yang ada dalam telinga, contohnya seperti tai telinga dan sebagainya kan. Itu menjadi punca masalah pendengaran kita? Okay, yes. Tai telinga onis memang boleh jadi penghalang, tapi bukan punca. Okay, dia boleh menghalang seseorang daripada mendengar dengan jelas. Mungkin lebih kurang dalam kita punya konteks kita akan cakap lebih kurang 10 desibel lebih kuat kita kena cakap dengan orang yang ada tai telinga banyak. Tapi biasa kalau kita pergi untuk hearing screening, kita akan check dulu. Kalau dia ada memang tu, kita akan suruh dia bersihkan dulu. 2 minggu lepas tu baru datang untuk check sekali lagi. Okey. Dan soalan daripada rakan kita, kalau dilihat juga ini mungkin dalam kalangan kanak-kanak lah, Karin, mungkin mereka bila mengalami masalah kurang pendengaran, adakah ia membawa kepada bisu ataupun tak boleh nak bercakap? Ada kaitan? Kalau you cakap 50 tahun lalu, yes. Orang akan kata kalau orang ni pekat dia bisu. Tapi sekarang tak. Oh, okey. Tak. Sebab tu dalam sekarang kita ada neonatal screening. Apa yang government sekarang sedar proaktif. Secara proaktif dia akan semua government hospital kena buat. Sebab mereka kena test kalau dia memang ada masalah, then dia akan masuk dalam solution treatment, so that mereka tak ada masalah untuk pergi pembelajaran semua. Okey, baik. Kita akan sambung seketika nanti. Beri laluan dahulu untuk 5 utama, sementara anda boleh hubungi kami 0326927939 menerusi Medik 24. Topik kita masalah pendengaran.
Okey, kembali lagi untuk waktu ini. Kita berbicara berkaitan dengan masalah pendengaran. Di studio kita ada Karen Ng yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan BP Healthcare. Menerusi Medik 24 waktu ini, anda boleh ajukan soalan anda menerusi Facebook cariannya bernama Radio 24. Okey, Karen, bagi pihak BP Healthcare sendiri menerusi makmalnya, bagaimana sebenarnya kajian itu ataupun mungkin dari segi penyelidikan dilakukan BP Healthcare sendiri? Okay, di BP Healthcare kita ada macam screening, okay, untuk bersama dengan ENT kita. So that means kalau kadang-kadang patient boleh datang, dia nak jumpa ENT dulu. Lepas tu dia akan refer bagi kita, and then kita akan buat dia punya screening. So screening dia ada banyak jenis So kita boleh check dia punya conductive problem ke sensory neural tu melalui kita punya screening. Lepas tu kita boleh check konfigurasi dia punya audiogram kita panggil. So konfigurasi masalah pendengaran dia seseorang, and then after that kita boleh bagi dia dia punya solution lah. Kadang-kadang certain masalah pendengaran kita boleh bagi dia treatment, tapi certain kita kena refer bagi ENT. So sebab tu kita membangun secara bersama. That's why kita ada MO, medical officer dengan specialist. So boleh bersama-sama kita boleh gunalah servis secara keseluruhan supaya patient tak perlu kena pergi tempat lain untuk check ni, lepas tu dia kena pergi tempat lain lagi untuk check lain. So semua dia boleh check sekali. Okey, kita ada pemanggil rakan kita, Encik Firdaus di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Selamat sejahtera. Saya nak tanya dua soalan. Satu soalan, kalau macam hari-hari kita dengar radio, dengar muzik yang kuat, hari-hari setiap pagi nak pergi kerja ke dalam kereta, adakah itu boleh jadi efek, boleh pekak? Satu. Dan kedua, ada tak makanan yang membolehkan kita tiba-tiba jadi, bukan tiba-tiba, efek kalau kita selalu makan makanan tu, boleh tak jadi pekak? Soalan saya itu, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Firdaus. Macam mana kalau kita dengar macam dalam kereta contohnya kan, dan mendengar muzik yang kuat, adakah boleh menjadi penyumbang kepada masalah pendengaran? Ia boleh, okey. Dia boleh menyumbang sedikit. Tapi dia bukan punca utama. Okay? Sebab kita punya kereta, kita memahami dia bukan macam dekat kelabing sampai kuat sangat. Okay? So ia boleh bantu cost sikit, tapi dia takkan directly cost. So kita tak boleh kata sebab you dengar terlalu kuat dalam kereta you ada masalah pendengaran. Tak mungkin. Tapi dia boleh bagi sedikit untuk contribute, kita kata, masalah tu. Kalau dari segi makanan pula, ada tak yang bila kita makan dia menyumbang kepada masalah telinga kita? No, tak ada. Tak ada. So banyak orang tanya, I makan ni boleh sebab masalah pendengaran? No. I makan ni boleh bantu pendengaran? No. Okey. Dan selain daripada itu, soalan rakan kita di Facebook katanya, bagaimana pula dengan penggunaan seperti headphone kan, dan juga earphone, handsfree, jadi penyebab ke kepada masalah pendengaran kita? Yes. Ya. Berapa peratus sebenarnya punca tu? Actually Syuhada, to be honest, you are also at high risk. Ya. Itulah, kita macam bekerja kena pakai iPhone. Tapi peratusannya bagaimana? Sebenarnya tinggi. I boleh kata dia ada direct correlation, okay, kepada apa yang contribute to masalah pendengaran. Seperti yang I katakan, I berbincang dengan rakan bekerja you kan. Kita nampak trend ni telah berubah. Kalau you kata pada 60-an, kita nampak kebanyakan orang tua. Okay? Orang yang 60, 50. Tapi zaman sekarang, dalam 2 tahun ni, I jumpa banyak patient yang berumur 20 lebih tahun. Muda? Muda. And then kita tanya, kenapa? You ada masalah macam sakit ke masa muda, atau masa kecil ada demam panas ke? Tak. And then tanya apa hobi dia. Baru dia kata,
I suka main game atau iPod, mini MP3 semua. Lepas tu lagi main game, I hope I'm not too old. Ada satu, remember Counter Strike zaman tu. Mereka pasang headphone, main tu. So tu memang bising kuat, and then that's why mereka mengalami masalah pendengaran. And then 20 lebih dah mula. So that's why headphone actually not advisable. Jadi macam mana saranan kepada macam penyampai radio macam kami ni kan bertugas dengan bunyi, persedaran dengan bunyi. Adakah dengan penggunaan headphone ini kan ataupun penggunaannya kita boleh pakai sekejap atau letak dan pakai sekejap tak, mungkin ada pengurangan ataupun tetap memberi menjadi faktor juga kepada masalah pendengaran kita? Tetap ia akan memberi faktor. And then kita katakan kalau 5 minit okey lah. Tapi kalau 1 jam 2 jam sehari memang ada banyak masalah. Sebab tu sekarang of lately ada beberapa radio station dah approach kita untuk buat checking untuk dia punya staff semua yang especially yang pengacara DJ like you. Mereka dah mula sebab dia nak tahu adakah ini adalah masalah untuk mereka tak. Okey, baik. Selepas ni mungkin boleh juga kita berkolaborasi untuk membuat pemeriksaan telinga. Kita ada pemanggil Encik Hisham di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya cakap dengan doktor. Ya. Doktor, selamat tengah hari, doktor. Selamat tengah hari. Saya nak bertanya, anak saya tengok ada, saya perhati dalam telinga dia ada tahi telinga yang macam keras tu lah. So saya nak tahu apa puncanya terjadi dan macam mana perlu saya buat dengan masalah tu lah. Itu saja soalan saya, doktor. Okey, baik, terima kasih. Bagaimana? Ada tahi telinga yang keras dalam telinga. Puncanya apa? Okey, punca dia, kita kadang-kadang kita punya badan. Kita punya badan kadang-kadang dia akan mengakibatkan kita macam ni. Kadang-kadang it's totally about kita punya hormon dalam badan and then even our own body punya reaction, chemical reaction dalam body. Kita tak boleh stop it. But kita boleh tolong dia, empower dia pergi jumpa ENT. Kalau dia memang yang keras sangat, kita panggil impacted earwax, ENT akan bersihkan. Kalau dia keras atau kering saja, kita boleh bagi eardrops untuk dia bersihkan. Okey, baik. Kita nak tahu jugalah Karin berkaitan dengan statistik berapa ramai yang terjejas ataupun mengalami masalah pendengaran ini dan apa respon yang diterima oleh BP Healthcare sendiri berkaitan dengan kajian dan juga pemeriksaan kesihatan telinga. Okey, kalau kita tengok statistik statistik untuk orang dewasa ialah 1 dalam 5 orang actually mengalami masalah pendengaran. And dalam budak kecil pula lebih shocking 1 dalam 3 sebenarnya. 1 dalam 3 yang ada masalah ni because and then banyak yang tak treat kan. Lepas tu dia akan jadi masalah. Tapi untuk kita, biasa kita ambil adult patient untuk kita punya BP healthcare. So in adult kita biasa jumpa yang tidak mahu menerima kenyataan ini. Walaupun mereka punya report semua dah keluar, memang dia ada masalah pendengaran, dia tidak mahu ambil kenyataan ni. Dia kata, I boleh dengar. Macam tadi kita ada satu caller lah. Dia kata, I boleh dengar. I boleh cakap dengar pendengaran, tapi kalau suasana yang bising, kurang pendengar. So that's why kita ada banyak patient yang macam ni. Mereka memang masalah besar, tapi mereka rasa kalau I mengaku, dia rasa dia macam cacat, OKU. Dia rasa OKU pula. Maknanya penerimaan mungkin mereka mengalami masalah tersebut tapi menafikan boleh dengar dan sebagainya. Okey, bersama dengan pemanggil seterusnya Encik Ahmad di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Okey, saya ada satu kemiskilan Jadi ini tentang pendengaran progressive hearing loss progressive. Belakangan ini isteri saya kadang-kadang sedikit mengalami kurang pendengaran. Tak sangat
nyata tapi memang ada sedikit merosot lah. Jadi sebab tu bila saya kat dia memang tak dengar apa saya kata. Anyway, jadi macam mana preventive measure atau boleh tak reversekan proses ini supaya dia dapat balik pendengaran dia ke macam mana? Okey, baik. Terima kasih Cik Ahmad. Okey, boleh atau tidak mengembalikan pendengaran seseorang yang mungkin mengalami masalah pendengaran ni, tak dengar dan sebagainya? Okay, kalau untuk kes macam Encik Ahmad punya isteri, first thing kita akan mengesyorkan dia pergi jumpa audiologist atau ENT dulu. Okay, kalau dia masalah dia macam tadi kita kata dia punya telinga terlalu banyak, kita bersihkan, okay, boleh reversible. Tapi kalau dia macam age related atau disease related, iaitu macam kadang-kadang orang yang ada diabetes, statistik telah show kalau orang ni ada diabetes untuk 10 tahun, dia akan mula ada masalah pendengaran. Hari tu dalam Star newspaper, government kita pun dah publish. So ni memang masalah. So biasa tak ada cara untuk reverse. Kalau dah ada, mereka akan ambil protective measure, iaitu kurangkan exposure kepada bunyi-bunyi bising. Dan apa mungkin yang boleh dilakukan? Mungkin dari segi gaya hidup ataupun cara rawatan dan sebagainya? Okay, gaya hidup. Okay, kalau dia dah mula and then kalau dia klasifikasi sebagai mild hearing loss, okay, kita boleh tukar kita punya gaya hidup, iaitu kita kurangkan exposure pada bunyi kuat, atau kalau kerja dia tapak pembinaan pakai itu apa, the safety ear tools, ear tips and all that. So at least dia boleh kurangkan dia punya exposure, dia punya risk. Kalau dah yang teruk sangat, unfortunately tak ada benda yang boleh reverse, tak boleh makanan yang dia boleh makan untuk reverse. The only way yang permanent hearing loss, they have to go for hearing aids. Penggunaan alat bantuan pendengaran, bagaimana sebenarnya membantu untuk mereka yang punya masalah? Okay, alat pembantu pendengaran dia macam kita punya specs, kita punya cermin mata. Yes. Bila kita pakai, kita boleh nampak lah. Tapi even kita pakai cermin mata, kita takkan 100% dapat balik kita punya penglihatan. Sebab ada macam kita panggil astig. Kita nampak lampu dia jadi bintang and all that, nak pancar keluar. So it's also the same dalam alat pembantu pendengaran. Tapi dia boleh bantu kita untuk mendengar semula apa yang kita kurang dengar. Kalau kita kata dalam zaman before 1960, dia ada satu alat bantu yang amplifier kita panggil sekarang. Dia memang semua benda kuat, kat macam kita punya hi-fi radio. Tapi zaman sekarang dia ada digital punya version. Dia akan membantu hanya apa yang kita perlu. So actually dia banyak membantu orang untuk mendengar semula, boleh bergaul semula dengan social. Sebab sekarang punya design memang kecil, sekecil macam kita punya 20 sen, yang kita orang tak nampak. So mereka tak perlu jauhkan diri daripada masyarakat. Mereka boleh balik kepada masyarakat, bekerja, bercakap dengan orang. So ia memang banyak membantu. Okey, dan seterusnya kita ada pemanggil bersama dengan Mas Mera di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Kak Mas Mera ni nak pengalaman akak lah sekarang ni. Akak gunakan earphone tu lah macam alat-alat pendengaran. Tapi nak tanya doktor kan, bila kita pakai boleh okey, bila kita buka semula tak nak, masa nak tidur ke tak nak guna dia kan, langsung tak boleh dengar lah doktor. Kenapa tu, apa masalah? Masa saya pergi buat dulu, sebelah kanan kena cuci. Dia cuci, dia keluarkan semua apa yang kering tu, tak telinga kering hidung kita kan. Tapi sebelah kanan tu dia punya, saya punya alat tu dia besar lah daripada sebelah kiri. Memang betul dia kecil, dia memang cantik.
Dia nak pakai tu. Tapi masalahnya sebelah kanan ni bila dia tak clear tau. Dia tak jelas sangat. Tapi bila saya buka dua-dua, langsung tak boleh nak dengar. Tak boleh dengar apa-apa lah. Seolah-olah macam orang mati lah. Macam tak ada dunia dah. Itu macam mana tu soalan saya. Okey, baik. Terima kasih. Bagaimana? Sebelah kanan tu walaupun pakai tapi tak boleh dengar. Bila dah buka, langsung tak boleh dengar. Okey. Sebenarnya, dia makcik tadi, dia kena pergi check dulu. Kalau kita dalam masalah profound ya, iaitu sangat-sangat teruk, paling teruk already. Boleh dia tu pekat orang kata. Tu yang masalah. Tu yang biasa mereka buka apa pun tak dengar. So kalau dia macam ni, dia patut pergi jumpa di mana yang dia membeli alat pendengaran tu. Audiologist atau kita panggil hearing care punya specialist, dia akan tolong dia tengok adakah ia sesuai untuk dia. Kalau dia dah beli 10 tahun lalu, and then setiap tahun sebenarnya kena buat assessment. Dia boleh check dia punya telinga, tengok apa masalah. Sebab tadi I katakan kalau semakin kita usia bertambah, kita punya pendengaran pun akan merosot. So that's why ia juga satu faktor untuk dia untuk tengok ya. So I akan advise dia untuk pergi jumpa professional. Lepas tu check dia punya telinga sekali lagi. Kalau dia tak sesuai untuk alat pendengaran tu, dia boleh look into macam trade in ke apa ke. Sebab macam kita ada practice trade in. So kita boleh ambil balik apa yang lama, kita tukar baru untuk yang apa yang dia perlukan. Hanya kita akan letak. Kalau tak sesuai langsung, kita akan bagi tahu dia secara berterus terang lah. Kalau masalah dia memang tak boleh bantu dah, memang kita akan bagi tahu dia lah. Maknanya dengan penggunaan alat bantuan pendengaran ini, adakah bila digunakan boleh dengar dengan cara baik, dan kemudian selepas itu ataupun dalam tempoh beberapa tahun kemudian masalah tu akan bertambah teruk ataupun sama sahaja? Okay, of course kita akan ada sikit kemerosotan sebab kita punya umur. Tapi kalau kita pakai, kita adalah kita katakan kita elakkan dia daripada menjadi teruk secara mendadak. Sebab I pernah jumpa boleh kata 1 bulan lepas, ada satu patient, dia datang pada bulan 1. Dia buat test, dia consider moderate. Tapi lepas 5 bulan, Mei, dia datang, dia punya konfigurasi dah turun by 30 dB secara mendadak kerana dia paksa sendiri untuk mendengar. So that's why dia akan melibatkan dia menjadi lebih teruk lagi. Bermakna alat bantuan ini bukan untuk dipanggil sebagai rawatan ya, tapi membantu pendengaran, dan kalau digunakan dengan cara yang betul, bermakna tidak akan mengalami masalah yang teruk secara tiba-tiba. Okey, baik. Dan selain daripada itu juga mungkin ramai juga yang ingin tahu bagaimana BP Healthcare sendiri mendengar ataupun membantu pesakit yang mengalami masalah ini. Okey. Kita started kita mula untuk bagi ni screening ni kerana kita punya health screening. Sebab kita punya trademark ialah head to toe. So orang mulakan dengan health screening, check blood, semua benda, and then kita rasa kepala kita ada telinga, kita tak boleh abaikan. And then baru kita realise banyak orang yang actually tak tahu status dia punya pendengaran. Bila mereka test baru rasa kenapa ada masalah ni and then that's why slowly kita kena implement semua 80 outlet kena buat. Then slowly kita rasa ni tak cukup. Kita perlukan ENT pula sekarang. Sebab ada masalah macam tadi tarik telinga yang keras atau masalah dalam yang cochlear semua tu, kita perlu ENT. Sebab tu kita masukkan ENT. So sekarang kita ada specialist and then doktor specialist, kita ada audiologist, kita ada hearing care specialist untuk membantu menjaga pendengaran setiap orang yang masuk dalam kita punya outlet. Dan bagi BP Healthcare sendiri, mungkin ada perancangan untuk masa depan berkaitan dengan kesihatan ataupun kajian kesihatan ini. Okey. Sebab macam I katakan, banyak orang yang belum tahu mereka punya. So and then mereka
pun malu nak masuk. I nak buat cek telinga. Dan dia akan rasa orang kata I ni pekak, kurang upaya. So that's why mereka rasa malu nak masuk outlet juga. Unless kita bagi mereka secara percuma ke discounted price ke mereka. Oh, okay lah. Ada murah sikit I buat. So that's why kita mulakan iPad. So semua orang sekarang ada iPad. So mereka akan go through app. So mereka boleh download, lepas tu check sendiri. Kalau mereka memang ada masalah, baru mereka buatlah appointment. So semua benda boleh secara tidak perlu upfront dia boleh diam-diam and then dia boleh bagi tahu. So dalam 3 hingga 5 tahun ni kita akan launch yang projek ni, and then to further reach to the unreachable. So sekarang kita pun ada macam launch masuk pergi orang asli, orang tua, all this untuk kita memahami mereka. Sebab banyak orang yang mereka cakap, I ni dah tua lah, tak dengar lah, tak nak cakap dengan orang. Orang pun tak nak cakap dengan saya. So kita pun kena mengatasi masalah ni. Sebab orang takkan masuk dalam depression. And then macam I katalah, bunuh diri semua. So that's why kita dalam 2 hingga 5 tahun ni kita akan buat rancangan ni. And then sebab progression very fast. Kita kalau katakan 5 tahun lepas kita tak akan expect iPad untuk keluar. Kita hanya nampak dalam Star Trek. So kita mesti plan dalam 5 tahun, dan 5 tahun lepas ni kita akan tengok apa yang trend lagi. Kita akan mulakan pembangunan lagi lah. Saya pasti ini juga dibangunkan berteraskan juga kepada apa yang ada pada waktu ini kan. Mungkin cabaran ataupun kita ini dikelilingi dengan bunyi, dengan pencemaran bunyi dan sebagainya. Jadi mungkin sekarang waktu ini ada juga yang ingin pergi ke melakukan penyelidikan ataupun pemeriksaan bersama dengan BP Healthcare. Di mana mereka boleh pergi? Okay, sebenarnya kita ada 80 outlet yang memberi servis ni. So depends on whichever tempat yang pendengar berada. Mereka boleh pergi website www.bphealthcare.com and then click on hearing solutions, and then mereka boleh tengok our contacts dekat mana kita ada. So even tempat macam Sabah, Keningau, kampung yang kecil kita pun ada. And then you nak katakan Miri ke Sibu ke tempat yang kecil-kecil pun ada. Parit Bunta, The Perak kita pun ada. So mereka boleh pergi mana-mana lah untuk dapatkan, and then just walk in and bagi tahu, okay, I nak buat hearing assessment. Selalunya berkaitan dengan ini kesedaran lah dalam kalangan masyarakat kita ya Karin. Selalunya untuk pemeriksaan telinga, bagaimana skala pemeriksaannya tu untuk kita pergi melakukannya? Kekerapan kita pergi untuk memeriksa kesihatan telinga kita Setahun sekali. Sepatutnya ya. Sepatutnya. Macam kita punya kesihatan, kita kena cek setahun sekali. Kita punya pendengaran kena setahun sekali. Sebab kita semakin bertambah umur. Meningkat usia ya. Okey, baik. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih Karin kerana kongsi banyak cerita berkaitan dengan masalah pendengaran yang mungkin ramai juga tidak tahu tentang perkara ini. Dan selepas ini mungkin kesedaran ini timbul juga dalam kalangan masyarakat kita kerana apa yang berlaku sekeliling kita, pendengaran ataupun tentang musim ataupun tentang perkara tersebut kadang-kadang berlaku kita tak kenal ataupun kita mungkin tak tahu Karin tentang perkara ini. Dan selepas ini mungkin juga bolehlah bergerak ke BP Healthcare sendiri untuk melakukan pemeriksaan terlebih terperinci. Okey, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam masa Menerusi Medik 24, dan teruskan setia bersama dengan kami selepas ini untuk Berita 24 Extra.